Boleh start. Ya, doktor akan interview. Ya, dah on. Subhanallah, subhanallah. Jauh sikit. Muka. Ni. Muka. Baru balik ceramah, baru balik banyak tempat. Tutup dulu. Ustazah asyik live je ni. Malu dah saya banyak live ni. Ni live yang ketiga dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, tadi live yang pertama kuliah, live yang kedua dengan Ustazah Fatimah Syaraha dan live yang ketiga. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, pagi tadi di Gombak, lepas tu lokasi yang kedua. Lepas tu saya terus tanpa henti mana-mana terus ke pejabat, dan sekarang kita sedang berada di Dewan Sadatina Asma. Ustazah belum bagi salam. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, salam 10 Ramadan. 10 Ramadan ni sebenarnya ada sejarah yang saya takkan pernah lupakan lah, memang tak boleh lupalah. 10 Ramadan adalah hari kematian ayah saya. Macam tu lah. Okey, jadi 10 Ramadan, Masya Allah, ayah saya meninggal pada 10 Ramadan 3 tahun yang lepas. Bila setiap kali 10 Ramadan, maka memori tu datang. Macam tu lah. Tapi bukan nak cerita pasal arwah ayah saya. Masya Allah, kalau ada rezeki hari ni saya nak tuliskan tentang insan yang banyak memberi rahmat dalam hidup saya tu ayah. Macam tu lah. Tapi sekarang ni dia tiba nangis lah pula awal-awal ni. Masya Allah, Ustazah ni memang ratu nangis kan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya di sini sekarang ada satu program ataupun ada satu pemberian yang sangat istimewa kepada insan yang istimewa. Daripada siapa? Daripada anda semua. Saya sebenarnya nak berkongsi kebahagiaan, kesyukuran kepada Allah, hasil daripada infak tuan-puan sekalian, hasil daripada keprihatinan tuan-puan dan kepercayaan sebenarnya tuan-puan yang selalu menyalurkan infak, wakaf, menyalurkan sedekah melalui sahabat amal care. Sebenarnya kita dah bantu ramai orang dan dah telah memberikan kebahagiaan serta harapan untuk meneruskan kehidupan. Itu perkara yang lebih dalam. Itu perkara yang lebih jauh. Sebab ada orang dah berputus asa dengan hidup. Ada orang dah rasa seperti dia tak boleh nak memulakan kembali dan perlu menghadapinya sampai mati. Hanya menunggu mati. Tapi kerana keprihatinan tuan-puan sekalian, kasih sayang yang diberikan, kepercayaan anda lalu menyalurkan kewangan kepada kami. Dan petang ni saya nak berkongsi kebahagiaan dengan sebahagian mereka yang merasai nikmat hasil daripada infak kita. Pada petang ini, setelah sekian lama, sebenarnya ini adalah sebahagian, tapi kebetulan bulan Ramadan, jadi kita share. Sebelum ni banyak dah sebenarnya yang kita bantu dapatkan, contohnya keperluan untuk perubatan, katil, macam-macam lah kos, kaki palsu dan sebagainya, tangan palsu yang sebelum ni ada untuk mu'alaf muslimat tu, orang asli tu kan. Okey, subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, pada petang yang barakah 10 Ramadan ini, kami sedang berada di Dewan Sadatina Asma bertempat di Senawang, Seremban, yang mana sedang berlakunya pemasangan kaki palsu kepada 2 orang penerima yang istimewa. Masya Allah. Kedua-duanya merupakan maksudnya sebuah keluarga Islam mu'alaf dan seorang lagi non-Muslim. Bukan, non-Muslim. Tapi kita tak mengira agama ataupun bangsa untuk membantu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ini adalah program di bawah tabung perubatan. Program penyerahan bantuan kaki palsu. Bajet yang terlibat dalam 10,000. Syarikat kaki palsu Lazcorp Holding Sdn Berhad, Puan Hidayah dan Encik Fazil ada datang sama, nanti kita akan bercakap sikit. Penerima adalah Encik Muhammad bin Abdullah, seorang mu'alaf masuk Islam 13 tahun yang lalu. Kerja untuk menyara keluarga adalah dengan mengutip kelapa, umur 57 tahun. Dan yang kedua adalah Encik Mukir, anak lelaki Kandasami,
umur 70 dah, tinggal sendiri, sewa bilik dan tidak bekerja. Sekarang kita berkenalan dengan ahli keluarga ni. Masya Allah. Okey, kita boleh tengok sekarang ni dalam proses penyesuaian. Okey, boleh pusing. Okey. Dalam proses penyesuaian, ini adalah Encik Mukir. Encik Mukir, bukan. Sorry, Encik Mukan. Encik Mukir kan bukan? Bukan Mukir, nama dia. Bukan Elias Mukir. Okey. Encik Mukan sedang baru lepas pemasangan dan Encik Mukan sedang cuba menyesuaikan diri. Bersama dengan Puan Hidayah. Puan Hidayah kan? Cik Hidayah. Okey, subhanallah. Okey, kita boleh tengok. Dek, dari sini, Dek. Oh, backlight. Betul-betul. Nak duduk ke? Nak pilih lagi? Nak jalan? Kita duduk. Okey, Encik Mukan, anak dia lelaki, Kandasami. Okey, sorry. Peringkat awal, kan? Sebab baru pasang. Baru nak sesuaikan diri kan, Uncle? Nanti insya-Allah, Uncle akan dah sesuai, Uncle akan selesa. Mungkin sebelum ni kaki lain kan? Lain kan? Saya jumpa Uncle ni sebenarnya masa tu Uncle dalam kereta. Ingat kan? Ingat saya tak? Lepas tu kita bawa pergi kedai makan. Lepas tu Uncle terus tunjuk yang dah koyak tu. Kan dah pecah. Lepas tu kita sebenarnya cuba nak dapatkan untuk Uncle rubber tu. Dia punya getah tu. Tapi sebenarnya dia tak boleh dengan tu saja. Sebab Uncle dah guna kaki palsu berapa lama? 11 tahun. 11 tahun kan? Uncle dah guna 11 tahun. 2011. Daripada 2011. Uncle Mukan adalah seorang warga rumah. Dah umur 70 kan Uncle? 18 hari bulan baru 70. Ya, 70 tahun. Tak ada keluarga, memang hidup sendiri. Jadi ceritanya Uncle Mukan adalah salah seorang penerima bantuan gerobok kita. Memang akan ambil rutin dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali, kadang sebulan. Jadi satu hari bila saya tengok kesukaran Uncle tu nak berjalan, rupanya ada masalah dengan kaki palsu. Kemudian kaki palsu tersebut ada masalah lah. Jadi Uncle cerita pada saya kadang-kadang memang jatuh sebab dia macam tercabut. Kan bila berjalan jadi tercabut. Jadi terus saya minta tim cari kaki palsu dan buatkan kaki palsu, dan alhamdulillah tim bekerja dengan sangat cepat, cuba hubungi pihak-pihak, subhanallah, dan kita sedang bersama sebenarnya dengan pembekal kaki palsu ni, iaitu syarikat kaki palsu Last Corp Holding Sdn Bhd. Ni wakil, mari sini kejap dua-duanya. Masya Allah. Encik pun sama. Subhanallah, ni pakar kaki palsu ya. Tapi kita tak palsu kan. Bukan pakai, pakar. Sebab dua ni lah Cik Hidayah dan Encik Fazil. Okey. Tak apa ke Uncle saya cakap, takut Uncle terganggu. Uncle okey ya? Uncle rehat kejap. Sebab mungkin dia nak sesuaikan diri, dia kena bangun, lepas tu kena jalan. Okey. Masalah kesihatan kan, jadinya kita tak cadangkan dia berjalan dalam, maksudnya jalan terus banyak lah. Jadinya kita fitting first memang macam tu. Okey. Biasa pakai dia tak selesa nak kena, so sebab tu kita akan adjust alignment semua sampailah dia selesa. Walaupun dia dah pakai lama dengan yang baru, tapi kan yang baru punya kaki palsu mesti akan ada perubahan lah. Betul lah. Macam ginilah kita cabut gigi. Kan kita nak sesuaikan dengan tak ada gigi tu, kita rasa macam ambil kekok macam dah lama biasa. Betul. Sama juga pakai gigi palsu. Betul. Ada pakai gigi palsu? Tak ada, belum lagi. Okey Cik Hidayah, terima kasih banyak sebab memudahkan pihak kami. Memang kalau ikutkan kos keseluruhan, kalau nak dapatkan kaki palsu baru berapa? Dalam 3,500 ke 4,000 jugalah. Tapi basic, tapi macam uncle ni kita akan kita suggestkan ikut keselesaan dia dan paling terbaik lah untuk dia punya condition. Okey, kita tahu sebab tu kita tak berkira dengan bajet. Oh, tak adalah saya ingatkan sampai belah-belah ribu. Dia boleh sampai sebelah-belah ribu, tapi kita tak ada suka-suka nak bagi berbelah ribu. Kita akan tengok condition dia, background dia, umur dia, aktiviti dia, macam tu lah. Pandai Cik Hidayah. Dah berapa lama dah buat kerja ni? Saya dah 6 tahun kerja. Patutlah. Background dulu? Saya pun memang belajar biomedical engineering, prostetik, ortotik jugalah.
Okey, biomedical engineering dengan prostetik. Prostetik, ortotik. Sebab kalau kaki palsu, English dia prostetik. Kalau macam alatan, bantuan untuk macam stroke, ortotik. Okey, Cik Hidayah. Ulang lagi sekali. Biomedical engineering, prostetik, ortotik. Biomedical engineering, prostetik, Prostetik, ortotik. Tak apa, Cik Hidayah betulkan je. Dia betul dah. Betul dah Prostetik, kan? ortotik betul dah. Prostetik, ortotik. Betul dah. Orang sebut laju-laju. Orang panggil kaki palsu je sekarang ni. Oh, pendeknya kaki palsu. Senang kaki palsu, subhanallah. Jadi, pengalaman Cik Hidayah kan, bila duduk kerja macam ni, Cik Hidayah selalu jumpa orang-orang yang kebanyakannya orang yang mampu ke tak mampu nak dapatkan kaki palsu ni. Selalunya tak mampulah. Sebab selalu kita deal dengan hospital patient kan, banyaknya tak mampu. So tapi ada macam-macam bantuan lah. Sama ada apa tu, NGO, JKM, Baitumal, zakat, macam tu. Jadinya ya, faham. Sebab itu tuan-puan sekalian, memang betul kebanyakannya yang sakit, yang tak mampu ni, yang datang pada kami pun memang golongan yang tak mampu. Jadi sebenarnya saya nak sebut, kalau ada siapa yang lihat dan anda yang tidak mampu tapi anda memerlukan keperluan kaki palsu, tangan palsu, kalau suami isi palsu tak boleh lah. Anggota badan perlukan tu, anda boleh hubungi kami sahabat Amal Care, sebab kami ada tabung perubatan dan memang kita membantu tanpa mengira agama. InsyaAllah kita akan cuba. Lepas ni kita dah kenal Cik Hidayah. Encik siapa dah nama? Cik Fazil ni adalah assistant company kita lah. Maksudnya bersama-sama bekerja. Kita mesti berdua. Kena ada team. Tak, kita mesti kena ada team. Maksudnya ada setengah perkara saya boleh buat sendiri, tapi ada setengah perkara saya akan minta tolong jugalah. Betul. Kita tak boleh kerja seorang, kena ada team. Kiranya kita memang bekerjasama lah dalam Encik Fazil. Okey, Encik Fazil berapa tahun dah? Saya baru 2 tahun. Lama dah tu 2 tahun. Kalau mengandung dah beranak dah. Maksudnya bukanlah baru sangat 2 tahun tu, kira dah pakar dah lah. Okey, jadi Encik Fazil, sepanjang pengalaman Encik Fazil kerja sebagai pemasang kaki palsu, tangan palsu pun termasuk lah ya? Sekali. Okey, apa pengalaman Encik Fazil tak boleh dilupakan? Ke semua lupa je? Okey. Tak boleh lupakan tu, kita jumpa ramai orang lah. Semuanya baik-baik, kita pergi datang rumah kan. Dorang walaupun dorang keadaan dorang tak tapi dorang bagi layan lah, macam bagi air. Walaupun kita kata tak apa, dia kata tak apa, sekejap macam tu. Okey. InsyaAllah kejap lagi kita pun bagi air. Nak beli kami ke sebab kami tak bagi air? Sebenarnya kita kan dalam bab membantu, kita rasa gembira sangat. Kita nampak mereka ni gembira. Encik Mukan, uncle mesti gembira dapat kaki baru kan? Tetapi kami yang memberi lagi gembira. Kita lagi macam seronoknya, subhanallah, walaupun seorang, walaupun dua orang pun tak ramai. Sama juga saya pasti tuan-puan sekalian yang memberi, walaupun kami tak tahu siapa yang pernah infak, siapa yang pernah menyumbang dalam diam, tengah malam, transfer online, tapi Allah tahu. Dan Allah akan berikan ke dalam hidupan kita lingkaran kebahagiaan daripada orang-orang yang kita kata orang ni kita tak ada buat kebaikan pun, tapi kenapa buat baik pada kita? Kerana kita pernah buat baik kepada orang lain yang kita sendiri tak tahu siapa. Masya Allah. Jadi uncle sekarang duduk seorang-seorang. Uncle duduk seorang-seorang. Uncle tak ada family ke? Saya kira tak sesuai lah. Tak sesuai. Uncle pernah ada family? Ya. Pernah. Uncle pernah ada anak? Ada. Maksudnya anak dah lama ke tak tengok uncle? Dia orang tinggal pada saya cara pergi lah dia. Okey. Saya tinggal selama selatan. 1 bilik yang biasa tinggal. Tapi Selama 5 tahun lah. dah 5 tahun duduk sendiri. 5. Boleh tak uncle cerita sikit macam mana uncle boleh hilang kaki? Dulu dia orang operate sini. Operate sini. Itu Jantung. jantung. Sini urat ambil terus. Okey, jadi Luas terbaik, dalam terbaik. lama-lama dia jadi makin buruk. Sudah jadi apa tu? Infection. Faham. Saya dalam belakang saya pergi jaga mereka kerja bikin sangat bagus, saya kena kaki. Okey. Lagi tengok kinjai manis semua ada. Darah tinggi, kinjai manis semua ada. Faham aku. Potong. Okey. Mula-mula dia potong 1 jari. Mula-mula potong 1 1 jari. Lagi 2 jari. Belakang saya pergi seradang lah, saya sanita buat. Sini
Okey, ceritanya Uncle Mukan cerita bagaimana dia boleh sampai kena buang kaki, sakit jantung. Operation sakit jantung ni kita tahu kalau bypass kan, dia ambil urat daripada kaki, daripada betis, kemudian dia akan sambung. Okey, bila dah buat tu, lepas tu berlaku infection. Berlaku jangkitan kuman. Lepas tu kena terpijak pula dengan paku. Lama-lama dia makin teruk. Anak kira 6 bulan lepas, bulan 12 kaki sudah potong. Ya. Operate bulan 6, bulan 12 kaki kena potong. 25 hari bulan. Ya. Christmas. Ya. Masa uncle doktor kata kaki kena potong, uncle rasa macam mana? Saya pun ingat Tuan Allah juga. Saya biasa dia cakap mau potong lah apa boleh buat. Subhanallah. Uncle Mukan sebut Tuhan Allah. Itu pasal 11 tahun pun saya lagi Kuat. ada wakil lah Tuan Allah kasih tolong ni pasal. Tuhan Allah kasih tolong. Subhanallah. Uncle Mukan sebut Tuhan Allah. Sekarang saya jumpa saya kawan semua. Ya. Dia orang muda-muda pun. Dia orang sakit dia duduk juga tak mau pergi jalan-jalan, tak mau aktif. Ya. Sudah meninggal. Ya, lagi sakit kalau macam tu. Lebih baik kita happy-happy kan. Ikut campur keluar kawan-kawan kita ke. Kawan-kawan. Minum ke apa-apa terahan. Ya, betul. Itu pasal. Itu antara sebab kami dapat jumpa Uncle Mukan datang sini, ambil bantuan dan sebagainya. Uncle sebut Tuhan Allah. Memang Allah juga Tuhan Uncle ataupun Uncle agama apa? Agama Hindu lah. Agama Hindu. Dalam agama Hindu pun ada Tuhan Allah. Kita cakap Tuhan Allah Kadawal. Nama lain. Kadawal India cakap Kadawal lah. Tuhan Allah cakap kita punya kawan Muslim. Ya. Okey. Subhanallah Uncle. Memang kami pula Tuhan kami satu je. Tak ada banyak-banyak nama. Namanya Allah. Tadi kan Uncle sebut Tuhan Allah. Kadawal lah. Kadawal. Kadawal. Itu dalam Hindu. Shortcut cakap Sami lah. Sami. Okey, faham. Jadi kami ni bantu kaki palsu, dan kan kita ada bantu lagi untuk uncle macam makan, minum. Lepas tu ada pergi ziarah dekat rumah. Semua itu sebab kami buat kerana Tuhan Allah. Yalah. Sebab Allah memang suruh kami bantu semua orang yang susah. Dan Nabi Muhammad, cuba uncle sebut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Subhanallah. Uncle kenal siapa Nabi Muhammad? Saya dah baca. Ada baca. Kawan mereka cerita kita Ada cerita. mereka kawan pun ada apa. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad tu kan Allah pilih di kalangan manusia seorang lelaki namanya Muhammad untuk jadi nabi, prophet, utusan. Nabi Muhammad lah yang sampaikan kebaikan, dan Nabi Muhammad juga yang suruh kami buat apa yang kami buat hari ni. Maksudnya yang kami bagi Rasul bantu kan. Uncle boleh tengok dekat gerobok tu ramai non-Muslim datang kan, ramai orang bukan Islam datang. Itu sebab Uncle, memang itu adalah kami buat kerana ia adalah perintah dan permintaan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Uncle marah tak kalau saya doakan? Kalau saya doa, saya minta dengan Tuhan Allah supaya satu hari, kenapa Sabrina ada masalah apa? Okey, supaya satu hari Tuhan Allah berikan Uncle Mukan sama-sama masuk syurga dengan kami dan masuk Islam. Saya doa je, saya doa. Okey. Kenapa Uncle gelak? Apa macam saya pun salah. Bukan masalah lambat. Ya. Lagi saya pun ingat lagi 1 bulan, 2 bulan ke 3 bulan ke 1 tahun pun tak belum tahunya. Saya tahun mana ke panggil angka saja tu saja. Kas ini jam terhal, masuk pun terhalnya. Panggil masuk tapi cuma baca, kayaknya agama semua baca susah sikit lah. Oh, saya faham. Uncle kata kau masuk Islam rasa susah sikit. Mau solat, mau baca-baca. Tak apa Uncle. Saya ni cuma saya sebut saya doa. Saya minta insya-Allah kalau Uncle bersama dengan kami, Uncle jangan risau pasal solat benda susah tu, semua akan jadi mudah. Kita ada cara yang mudah. Jadi ramai juga yang dah sama dengan kita masuk Islam apa, kami jaga baik-baik, kami sayang, kami anggap macam Uncle ni macam bapa kami, ayah kami. Apa kami anggap Uncle Mukan macam apa kami. Betul apa?
Macam apa kami. Lepas tu kami pun akan selalu ziarah, jaga sampai akhir, insya-Allah. Sebab kami sebenarnya bukanlah sebab Ustazah ni tak ikhlas ya bagi kaki lepas tu ajak. Tak, kami bantu daripada awal sampai sekarang ikhlas. Kami tak harap apa. Bagi kami orang Islam, kami nak ramai-ramai sama-sama masuk syurga sama-sama. Uncle, insya-Allah kami doakan Uncle terus sihat, kuat, tabah hadapi ujian Tuhan Allah. InsyaAllah. Subhanallah. Nabi kami nama siapa tadi? Muhammad. Muhammad. Dan sebenarnya Nabi Muhammad juga adalah Nabi Uncle juga. Subhanallah. Ialah Nabi kami, dan kami percaya Nabi Muhammad adalah untuk semua. Dan Nabi Muhammad pun sayang Uncle. Nabi Muhammad, masa zaman Nabi Muhammad hidup lagi, Nabi Muhammad sayang semua juga. Dan Nabi Muhammad pun suka tolong orang susah walaupun bukan Islam. Sebab itu saya sebutkan Nabi Muhammad bukan sayang orang Islam saja, dan mengasihi dan menyayangi semua. Itu kaki asal Uncle. Memang sini. Ini kaki asal Uncle ni. Tuan-puan sekalian, ni kaki asal, kaki palsu asal kan? Ni sayang tak ni nak tinggal ni yang lama? Ini sudah ketat kan? Okey, sekarang Uncle dah dapat yang baru. Nanti kita ni, Uncle nak cabut apa tu? Belakang. Okey. Betul. Sebab dah 11 tahun guna, itu dia dah hancur. Sebab tu Uncle kadang-kadang tercabut. Ya. Semua dah terbuka, dah tercabut. Ya, betul Uncle. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, betul. Lepas tu jatuh, tercabut, terlucut. Okey, Uncle rehat dulu, nanti kita sambung balik. Uncle, nanti kan kalau kita dah masak, rasa dah masak dah makanan berbuka apa, kita bagi, dan kita ada bagi juga bantuan-bantuan. Okey, jom. Subhanallah. Dan keluarga yang kedua, Masya-Allah, keluarga kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah, apa khabar? Masya-Allah. Ini adalah sebuah keluarga mualaf kan? Masuk Islam 17 tahun yang lepas. 13 tahun. Jadi masa masuk Islam tu anak ni belum, dah ada belum? Ada. Oh, dua-dua dah ada. Masa kecil. Jadi suami isteri masa tu dua-dua masuk Islam. Saya mula-mula bagi tahu saya. Mula-mula encik masuk Islam dulu. Ada orang ustaz bagi tahu saya, ada mimpi saya. Ada mimpi saya pakai songkok, pakai kain pelakat, saya berhenti depan masjid. Masya-Allah. Dia mula-mula 2 hari dia bagi tahu saya. Habis saya cerita dengan keluarga saya. Ya. Saya cakap betul ke? Saya cakap betul lah, bukan tipu. Masya-Allah. Habis saya panggil mari dia depan-depan cakap. Ya. Dia cakap memang iya kak, saya mimpi. Subhanallah. Habis saya cakap saya nak masuk. Oh, terus cakap nak masuk. Tak ada fikir apa-apa terus. Saya cakap Tuhan Allah panggil awak, dia cakap. Oh, Tuhan Allah dah panggil awak. Awak. Subhanallah, nak jadi sebab masuk Islam. Ya. Lepas tu, lepas dah masuk Islam, apa perasaan? Saya selamanya sesuai saya. Banyak sesuai. Iya. Rasa tenang. Dulu hati memang sesuai. Masya-Allah. Dulu saya bukan cakap apa, dulu saya hati tak senang. Mungkin mudah marah. Hati tak senang. Hati tak senang, tak tenang. Mana pun ada orang ganggu. Ya. Saya sekarang masuk Islam. Saya pergi solat sampai saya boleh, saya pergi solat. Adalah hati saya senang, keluarga pun senang. Iya. Dia macam ni kan, bila kita ada Allah, walaupun kadang-kadang kita susah, tapi ada je orang tolong. Maksudnya Allah sentiasa hantar pertolongan dia melalui orang-orang sekeliling. Kalau kita macam susah hati, kita sedih, ada je apa-apa yang menggembirakan kita. Sebab Allah sentiasa, Allah tak akan tinggalkan hamba-Nya. Masya Allah. Okey, kita nama Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Okey, nama Muhammad bin Abdullah. Umur encik? 57. 57. Ya. Macam mana boleh hilang kaki? Saya ni langgar lori. Langgar lori? Ya, Aksiden dengan lori? Iya. Masa tu Saya balik kerja malam pukul 3. bawa balik kerja malam pukul 3 Pukul 3. naik motor. Ya. Lepas tu kena langgar dengan Langgar lori. lari, dia lari. Oh, dia lari. Dia lari. Allahu akbar. Okey, lepas masa ni bila? Tahun 83.
Tahun 83. Ya. Hilang kaki ni tahun 83. Itulah tarikh lahir saya. Ya. Saya lahir 1983. Saya lahir 64. Oh. Maksudnya dah hilang kaki pada Umur saya 19 tahun. umur 19 tahun hilang kaki. Ya. Masa sudah kahwin belum? Belum lagi. Allahu akbar, hebatnya puan. Ini cinta luar biasa. Bapak dia orang Sabah. Saya orang Kuala Lumpur. Tak tahu macam mana boleh jumpa. Ya. Dekat Seremban, dekat Seremban. Kan? Keluarga saya dekat Seremban. Dia datang jumpa saudara dekat Seremban. Kita kenalan lah dekat Kilang. Saya Ya. kerja Kilang dulu. Ya. Dekat Saya sana. tahu, tapi maksud saya cinta yang luar biasa, yang jarang ada di dunia. Masa seorang wanita boleh terima seadanya seorang lelaki masa tu yang tak ada kaki sebelah. Masa tu tahulah suami Tahu. ni. Saya tanya dia. Saya ni satu kaki tak ada. Ha. Saya suka awak, saya boleh kahwin tak? Ha. Dia cakap, kalau awak boleh, saya memang kahwin juga. Subhanallah. Apa ni, saya panggil uncle. Umur 60 lebih kan? Ayah 57, lebih kurang macam ayah saya. Tak apa saya panggil uncle. Uncle sayang tak? Saya. Sayang sangat. Uncle cakap something, bagi tahu sayang. Cakap India ke atau cakap nama Melayu? Cakap India dulu. Nama perkara. I love you. Bahasa Inggeris, I love you. I love you. I love you. So So much. jawab. I love you too. Subhanallah. Sayang kan? Masya Allah, susah payah hidup berapa tahun bersama. Bukan mudah. Jadi saya nak tanya, selepas macam mana puan boleh terima? Puan tahu suami orang kurang upaya apa semua. Apa yang menyebabkan boleh terima suami masa tu? Saya cinta tu dulu, saya cinta dia pun dia tak ada kaki juga. Mesti dah saya terima juga lah kahwin. Subhanallah. Apa kelebihan ada pada Saya suami kahwin masa dia tu? pun, keluarga saya pun dia sudah lepaskan saya lah sampai sekarang. Dia tak suka saya kahwin dia. Yelah, mungkin keluarga susahlah nak terima anak perempuannya nak kahwin dengan seorang kurang upaya dan sebagainya. Tapi puan, yelah dah kahwin, kita apa-apa dengan suami kan. Dan akhirnya melalui perkahwinan luar biasa, cinta yang luar biasa ni, Allah berikan Islam. Lepas kahwin berapa tahun masuk Islam? Saya lepas kahwin, Anak saya sudah, anak ni tadika. Ni dia tadika saya masuk Islam. Ya. 6 Lebih lah kurang tahun dalam 6. 15 tahun, 16 tahun lepas kahwin. Lama jugalah baru masuk Islam. Ya. Okey, saya nak tanya puan, lepas dah kahwin, apa punca pendapatan? Suami kerja apa? Kerja dulu dia kerja kutip bisi buruh. Okey. Belakang dia lama-lama dia cari kelapa, jual kelapa. Sampai sekarang pun kelapa juga. Ya. Kutip-kutip sama-sama satu kali 2 orang pun kadang-kadang pergi kerja. Kadang-kadang ada orang bantu. Macam tu. Maksudnya buat kerja kampung lah kan? Ya. Apa-apa yang orang suruh buat kerja. Kakak nama siapa? Saya Siti Khadijah. Kakak Siti Khadijah. Allah cantik. Muhammad. Siti Khadijah. Subhanallah. Sebab pula saya rasa Cik Muhammad Siti Khadijah kan? Ibrahim Siti Fatimah. Siti Fatimah. Masya Allah. Apa ni, saya nak sebut macam mana, saya ada jumpa ramai, bukan seorang dua tapi ramai juga, yang bila kita pergi ziarah, terutamanya non-Muslim, orang-orang fakir miskin ni, yang tak ada kaki, yang biasanya cerita dia, kalau yang lelaki, mana keluarga, selepas saya dah hilang kaki, keluarga pun tinggal, keluarga pun dah tak mahu lagi. Ramai orang asalnya cinta sayang, dah ada anak, tapi sebab dah cacat, keluarga isteri pun tinggal. Ada yang perempuan suami pun tinggal. Lepas tu saya cakap cinta kakak Siti Khadijah luar biasa. Saya punya akal saya, kalau saya boleh nangis. Ya. Ujian Allah bagi berat kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Macam-macam kan ujian Allah bagi. Sampai orang kita sangka hantu. Sampai sekarang Allah. Allah.
Tak tahulah siapa itu Nabi ke apa, tak tahulah. Ada seorang orang tua. Dia pakai tongkat, dia pakai songkok, ada hari-hari ikut sama kita. Tak tahu siapa itu. Tak tahu mana satu orang. Maksudnya Cik Muhammad, Sampai sekarang pun ada, dia tunggu dua. Sekarang pun dia ada. maksudnya serba putih. Pakai tongkat, dia pakai tongkat, terus baju putih. Sampai sekarang pun ada di luar, dia tunggu. Dia ikut sama kita juga. Sebab apa orang buat kita saka. Ya. Kita masalah cuma main pasal orang sakit Saya hati. ada okey. Dulu saya, sekarang sampai kaki pun saya tak boleh jalan. Tapi itu barang sudah pula. Tapi sampai saya pagi tak boleh bangun, saya tak boleh kerja. Maksudnya ada orang khianat. Orang buat tak elok. Saya hidup baik, dia orang tak suka. Kita macam kaki tak ada, suami pergi kerja. Dia orang hati panas, dia orang ada buat macam itu puan. Allahu Akbar. Macam sihir macam tu lah. Jadi soalannya yang baju putih tongkat tu macam... Dia mari mimpi saya. Siapa yang buat, nama dia pun dia tunjuk. Ya. Orang itu pun dia tunjuk. Dia punya nama esok. Dia pun seorang molak. Dia yang buat kita punya keluarga. Dia sudah tunjuk semua. Semua Ya, ditunjuk, ya, dia ya. cakap sampai dia orang mati saya ikut semua dia orang. Dia sekarang tunggu luar. Itu seorang pakai kain putih, semua pakai tongkat. Tak tahu siapa, tak tahu. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau Encik Muhammad dengan Puan Siti Khadijah. Ya, ya. Tak, maksud saya insya-Allah lepas ni sebab kita pun ada kes-kes yang macam ni, kami akan cuba bantu untuk supaya pulih sihat. Kita ada seorang perawat tu, mana tahu boleh sembuh, boleh lari, subhanallah. Bukan lari, maksudnya boleh menjauhkan macam tu lah. Allahu Akbar. Sekarang saya nak tanya anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Ibrahim. Ibrahim, Masya Allah. Umur berapa? 12. 12. Ibrahim pergi sekolah tak? Pergi. Sekolah mana? Kampung Gelam. Kampung lah. Okey, subhanallah. Ibrahim, bila ayah sakit, emak pun tak sihat, Ibrahim rasa macam mana? Apa Ibrahim fikir? Susah hati. Susah hati. Ibrahim sayang mak ayah? Sayang. Ibrahim tolong tak mak ayah buat kerja rumah? Tolong. Ibrahim nak jadi apa bila besar, cita-cita? Askar. Askar. InsyaAllah kamu jadi askar yang hebat, askar yang kuat. Amin. Ibrahim, Ustazah nak tanya. Ibrahim pernah tak ada rasa macam malu bila ayah tak ada kaki? Ada rasa ke macam tu? Ada. Tapi Ibrahim lawan perasaan tu kan? Ibrahim tahu tak, ada orang lain, dia ada ayah. Walaupun sehat, tapi ayahnya tak sayang dia. Ada orang lain, budak-budak macam Ibrahim, ada mak ayah, tapi mak ayah sepak terajam, pukul, mak ayah dera sampai mati. Ibrahim tahu tak ramai budak-budak mati kena dera? Ibrahim pernah tak tengok berita, dengar cerita? Ini bukan cerita luar negara, Malaysia pun ada. Ustazah nak cerita pada Ibrahim, Ibrahim sebenarnya beruntung. Kan, walaupun mungkin ayah Ibrahim Allah uji macam tu. Ibu pula kadang-kadang sakit kan, hidup pula susah. Kadang ada Ibrahim nak beli barang tak dapat kan. Ibrahim ada nak makan itu makan ni tak dapat kan. Sebab apa? Sebab tak ada duit kan. Tapi Ibrahim, bila Ibrahim dapat keluarga yang macam ni, sebenarnya satu nikmat yang besar sangat. Sebab Ibrahim ada tak tengok ada budak-budak mak ayah dia buat tak tahu? Tak ada. Semua kawan-kawan Ibrahim okey. Ya. Tapi di luar sana ramai. Ustazah kan ada satu rumah anak yatim ni. Ada budak-budak kat situ dalam 30 orang. Ini cerita betul. Kak Ibrahim tak percaya, Ustazah boleh bawa. Ada rumah anak yatim. Kat situ ada mak ayah dah mati. Ada juga yang mak ayah dera, lepas tu dia buang anak. Ada yang dibuang daripada baby lagi dah buang. Jadi Alhamdulillah, walaupun Ibrahim rasa mungkin kehidupan Ibrahim tak macam orang lain, budak-budak lain kan. Tapi sebenarnya Ibrahim dah syukur Ibrahim boleh membesar macam ni. Nanti Ustazah nak bagi hadiah, set baju raya untuk satu keluarga. Cik Muhammad ada baju raya dengan seluar untuk puan, biar sedondon cantik satu keluarga. Nak tak? Ada banyak pilihan baju raya. Ustazah nak bagi hadiah. Masya Allah. Ibrahim boleh pilih nak warna apa, nak kurta ke nak apa. Dan insya-Allah kami akan cuba bantu keluarga Cik Muhammad, Puan Khadijah, Ibrahim, Fatimah sehabis baik.
Mungkin satu hari Ibrahim dah masuk belajar, perlu belanja, duit tak ada, dah suami sakit, perempuan tak sihat. Boleh bawa bincang dengan kami. Kami ada tabung pendidikan. Mungkin Ustazah bagi tahu tim kami, anak ni nak sambung belajar tapi tak ada nak bayar yuran, tak boleh sekian-sekian, bagi tahu je. Jangan malu, jangan segan. Macam hari ni kan, dapat kaki, lepas tu kita pun dah bantu selalu hantar bantuan. Dan ini satu keluarga mu'alaf yang sangat kuat, sabar, redha, bersangka baik dengan Allah. Tidak tidak mengeluh. Jarang keluarga ni kata hidup gini-gini, walaupun mereka mu'alaf. Mereka diuji Allah akan keimanan. Satu-satu ujian. Subhanallah. Ibrahim, kamu adalah anak lelaki, betul kan? Anak lelaki dia kena kuat. Anak lelaki dia kena jadi ketua keluarga. Nanti bila Ibrahim besar, Ibrahim yang jaga mak, jaga kakak, jaga ayah. Kan? InsyaAllah. Ustazah tengok mata Ibrahim, tengok muka Ibrahim ni dengan handsome, smart ni. Dan Ibrahim adalah anak yang bijak. Ibrahim mesti boleh berjaya. Berjaya, Ibrahim akan jadi orang yang kaya, berjaya, bahagia. Dan Ibrahim dikurniakan nanti pasangan isteri yang baik. Masya Allah. Yang paling utama, kena jaga apa kita orang Islam? Jaga apa? Allahu Akbar. Jaga apa? Solat. Solat. Ya. Ibrahim jaga solat kan? Masya Allah. Ustazah pesan pada Ibrahim, pada Fatimah, pada semua. Apa pun berlaku dalam hidup kita. Walaupun masa tu kita jadi apa, kita buat apa, solat bila Allah panggil, jangan tinggal. Selagi kita jaga solat Ibrahim, Fatimah, selagi tu Allah jaga kita. Saya terjaga solat, Allah akan sentiasa melindungi kita. Dan Allah tak akan henti hantar bantuan untuk kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang. InsyaAllah Ibrahim. Ingat tak pesan Ustazah? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umur berapa? 16. Fatimah. Ya. Sekarang belajar di mana? Saya belum sekolah lagi, baru nak masuk sekolah baru. Sekolah apa? Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah. Sebelum ni tak sekolah? Sebelum ni SMK Kampung Waris Hidusa. Ya. Lepas tu kenapa berhenti? Untuk pindah. Untuk pindah. Supaya lebih dekat dengan mak. Lepas tu belanja semua nak pindah, baju sekolah semua tu ada? Baju sekolah tu ada dekat sini. Ya, Alhamdulillah. Maksudnya Puan Siti Khadijah cerita, hari tu pun dah dapat bantuan baju sekolah apa semua kat sini. Kalau misal kata perlu lagi keuangan yang lain untuk belanja anak-anak ni kan, apa semua, kasut sekolah ada? Ada. Dapat yang baru hari tu? Dapat, Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama bantu. Saya tanya Siti Fatimah, bagaimana kekuatan Siti Fatimah nak hidup dalam keluarga yang sentiasa diuji, rasa macam susah kan, dengan ayah, dengan ibu yang tak sihat. Macam mana Fatimah kuatkan diri? Saya doa. Doa. Lagi? Tu je, saya doa. Minta dengan Allah. Contoh doa Fatimah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah, hebat. Macam mana Fatimah tahu pasal doa tu? Saya baca dalam telefon. Doa Nabi Yunus. Ya, doa Nabi Yunus. Saya search. Saya subhanallah. Maksud kalau susah hati, kalau sedih, kalau macam rasa tertekan, stres, jadi Siti Fatimah akan baca doa tu. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni Kuntu minaz zalimin. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, memang luar biasa. Itu doa Nabi Yunus AS. Saya teringat dulu ada seorang mu'alaf perempuan yang masuk Islam juga. Dia cerita bagaimana dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia dapat banyak pertolongan-pertolongan Allah yang tak disangka. Dan kita tahu ketika Nabi Yunus AS dalam perut ikan Nun, di bawah dasar lautan, Nabi Yunus duduk ulang doa tu lah, minta pertolongan dengan Allah. Duduk dasar lautan, dalam perut, tapi Allah memelihara. Kalau fikir manusia mana boleh hidup di bawah dasar lautan, tak boleh hidup kalau tak ada udara. Dalam perut mana ada udara, tak ada cahaya, tapi Allah jaga pelihara sampailah dia keluar. Sebab, ya betul. Sebab itu kalau sakit, nampak ada gangguan ke, apa pun, kan Ibrahim pun ingat, kalau susah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksudnya tiada Tuhan, tiada sembah, tiada tempat untuk meminta pertolongan melainkan Allah. Itu maksud dia. Jadi Allah akan tolong kita. Subhanaka inni, maha suci mu ya Allah, sesungguhnya aku ini
orang-orang yang melakukan kezaliman. Maksudnya kita bukan zalim orang lain. Kita macam bila kita buat dosa, kita zalim diri kita. Kalau kita tak solat, maksudnya kita zalim diri kita. Memang Fatimah pakai niqab. Ya. Masya Allah. Macam mana Fatimah boleh nak pakai furdah niqab? Macam saya tanya ke ayah. Oh, dia tanya ibu dan ayah. Katanya nak pakai. Nak berubah, nak jadi lebih baik. Subhanallah. Bagi Fatimah, kenapa Fatimah nak pakai niqab? Saya rasa saya lebih selesa pakaian ni. Ya. Ya. Subhanallah, bagusnya. Fatimah, kamu wanita solehah. Ustazah pun harap dapat jadi wanita yang baik macam kamu. Ustazah doakan Fatimah akan berjaya, bahagia. Fatimah akan dapat suami yang saleh. InsyaAllah, amin. Fatimah dengan Ibrahim cuba jadi anak yang baik, sebab belum tentu kalau kita fikir macam ni kan Ibrahim, esok aku dah besar, aku dah kerja, nak gembirakan hati mak ayah. Sebab kita tak tahu umur ibu ayah kita sampai bila. Ustazah macam tu lah dulu. Ustazah nanti gini nak gembirakan ayah, tiba-tiba ayah Ustazah dah meninggal dunia. Ustazah rasa kenapa tak buat terus masa tu? Kenapa nak nanti-nanti? Sebenarnya nak gembirakan hati ibu ayah, tak perlu tunggu kita besar, kita ada duit, lepas tu kita beli apa. Kita nak gembirakan ibu ayah kita, kita boleh gembirakan hari ini. Hari ini juga kita boleh gembirakan dengan apa? Jadi anak yang baik. Dengan cakap ibu ayah, hormat ibu ayah. Kadang-kadang kan tanya ibu, panggil apa mama? Mama penat ke? Ibrahim boleh urutkan. Mama duduklah, Ibrahim urutkan kaki. Penat urut kaki mama? Pernah. Bagusnya Ibrahim, subhanallah. Tanya ayah sakit pinggang ke? Ayah jalan tu guna kaki tu, mai saya urut sikit pinggang ayah. Panggil ayah ya. Macam itulah kita boleh gembirakan hati orang tua, ibu ayah kita hari ini. Jangan tunggu akan datang, sebab kita tak tahu bila ibu ayah kita akan mati. Bila kita akan mati pun kita tak tahu kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi tuan, kami doakan Allah murahkan rezeki, Allah sentiasa memelihara, terus sabar, terus tenang, terus kuat menghadapi ujian Allah. InsyaAllah kita sama-sama masuk syurga. Itu yang kita harapkan. Nanti susah dunia ni tak apa Ibrahim, Fatimah. Sebab orang yang susah di dunia ni kan puan, semua Allah nak bagi syurga, hidup senang. Tapi ramai orang hidup senang di dunia, tapi dia lupa Allah, maka nanti dia hidup seksa. Kalau Ibrahim, mana lebih utama? Dunia ke akhirat? Sini ke dekat akhirat? Syurga. Syurga, subhanallah. Betul Ibrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan pada mati Allah sekalian. Banyak ilmu kita dapat. Banyak inspirasi kita dapat dalam berapa orang ni yang tengok ni. Dalam 2,000 lebih. Dapat ilmu, dapat pengalaman daripada kita semua. Saya ucap terima kasih. InsyaAllah jangan malu dan segan dengan kami ya kalau perlukan apa-apa. Saya nak ucap terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama dengan kerja amal dan kerja kebajikan sahabat Amal Kek. InsyaAllah sumbangan tuan-puan sekalian kami jadikan ia satu amanah yang berat untuk kami cairkan, untuk kami alirkan supaya ia menjadi pahala jariah untuk sama-sama kita nikmati di akhirat kelak, di alam kubur dan sebagainya. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sehingga berjumpa lagi pada petang ni pula kita ada program berbuka puasa dan santuni asnaf. Masya Allah, sekali lagi saya akan live dalam lebih kurang pukul 6 macam tu. Jadi jangan jemu tengok 4 kali live Ustazah Asma hari ni. Sekian daripada saya. Dan kita ada Ustaz Tengku Fazli. Oh, bangun terus. Ustaz jangan lari. Masya Allah. Jangan nak melarikan diri daripada saya. Masya Allah. Mungkin sikit ucapan Ustaz Tengku Fazli, Encik Tengku Fazli merangkap suami saya ni, suami saya. Merangkap suami tercinta selaku pengerusi sahabat Amal Care. Sebenarnya pengerusi sahabat Amal Care yang banyak buat kerja sebalik tabik, Ustaz Tengku Fazli dan juga Ustaz Azmi Dimash. Saya ni tukar cakap je, memang saya juru cakap. Subhanallah. Jadi mungkin ada sikit ucapan lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyaksikan bagaimana sumbangan tuan-tuan semua telah sampai kepada orang yang selayaknya lah. InsyaAllah itu Encik Muhammad dan juga Encik Mulkan.
terinspirasi dengan cerita tadi, bagaimananya kuatnya cinta mereka dalam menempuhi cabaran yang mendatang, dan hebatnya cinta Khadijah bertemu Muhammad ini bila mana menerima Muhammad tu seadanya. Hebat tu Ustazah. Encik terima tak saya Kalau kat saya mana? kalau saya dulu macam tu, macam mana Ustazah? Terima tak saya? Mungkin Ustazah berfikir 2 kali 3 kali. Tapi alhamdulillah Ustazah menerima saya dulu ketika saya ada motor je. Alhamdulillah lah, kalau saya ada kereta mungkin cinta tu kerana kereta. Dan insya-Allah moga-moga cinta kita dengan pasangan juga sekuat cinta mereka lah, insya-Allah. Okey, dan juga cinta yang boleh jadikan kita semua inspirasi, dan moga cinta kita juga kuat Ustazah. Amin. Amin, Datang insya-Allah. apa pun ujian. Ya. Janji Encik ya. Ya, janji. Hanya berdua ya. Ya, insya-Allah. Okey. Jadi itu saja kot, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi pada semua penyumbang yang banyak memberikan bantuan sehingga program bulan puasa ni kita boleh laksanakan sepanjang hari, insya-Allah. Banyak program. Dan antaranya kita berbuka puasa sepanjang hari, kecuali sepanjang hari. Setiap hari. Kemudian kita juga agihkan kurma banyak, bubur lambuk tepi jalan tu. Kalau tengok, kalau video gambar-gambar tu bekerja-kerja kereta tu, bahaya sungguh dia orang. Bantuan gerobok sepanjang hari. Dan bukannya di sini saja, di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Kita salurkan kepada ejen-ejen kita di seluruh Malaysia. Alhamdulillah. Kemudian insya-Allah pada petang ni program iftar perdana di Flag Lobak Seremban. Kemudian kita akan ada program di orang asli juga, program orang asli Kedat, program perdana juga. Kemudian kita ada iftar di sini di samping pembahagian pakaian raya kepada asnaf kita. Ya. Pakaian kita rana. bagi pakaian raya, telekong. Telekong petang ni kita target dalam 100 helai. Kita akan agihkan di Lobak ni, Flat Lobak, sebab kita dah ada infak telekong yang banyak. Hari ni insya-Allah 100 helai, dan hari-hari mendatang juga kita akan agihkan kita punya telekong lah, hasil sumbangan semualah. Dan alhamdulillah lah, terima kasih sekali lagi. Itu saja. Tapi yang paling kuat adalah Ustazah lah, kepercayaan yang diberikan kepada Ustazah lah. Kami kita ni di belakang tabir dia tim, terima kasih kepada tim, tapi terima kasih kepada Ustazah lah. Allah beri satu keistimewaan kepada Ustazah untuk jadikan asbab orang menderma atas dasar kepercayaan. Melalui pembuktian kita buat program, kita buktikan bahawa saluran itu tepat sampai pada orang yang selayaknya lah, insya-Allah. Subhanallah, makasih Encik, Masya-Allah. Jadi sekadar itulah tuan-puan sekalian. Nanti dah okey dah boleh jalan. Oh, Masya-Allah. Kita nak ajak pergi galeri. Boleh jalan dah. Kita nak pilih baju raya. Masya-Allah. Suka tak? Suka? Okey. Macam baju raya kita pilih sedono nanti. Dah okey Terus boleh jalan ya. Tak apa, tak payah kemas. Tak apa. Tak payah kemas. Subhanallah. Okey, kita boleh tengok Uncle Mukan masih lagi. Jom. Uncle Mukan masih lagi belum sesuai lagi ya? Dah okey dah? Dah okey dah? Ya. Uncle, nanti kita jumpa lagi Uncle kejap lagi. Okey. Okey. Boleh jalan perlahan-lahan. Sebenarnya jarak dewan kita kejap. Jarak dewan kita dengan galeri, inilah antaranya jarak kita. Kita bergerak. Ada 2 kedai, ada dobi, kemudian ada kedai. Lepas tu sampailah dekat galeri kita. Hari ni hujan lebat. Hati-hati dek, hati-hati. Okey, masuk dulu. Silakan, jangan malu. Silakan masuk dulu. Okey, tuan-puan sekalian boleh tengok. Ini gerobok prihatin yang saya sebutkan tadi. Sebelah saja galeri, gerobok prihatin. Jadi hari-hari memang ada orang datang untuk ambil keperluan. Okey, kita boleh tengok. Ada beberapa orang penerima di sini. Dan kita bagi juga macam sayur ni, ada orang infak ni. Kan, kita boleh tengok yang sedang menunggu 3 orang di belakang ni adalah non-Muslim di kalangan bangsa India. Kita boleh tengok aunty, uncle. Sekarang ni hujan lebat. Ini pun kita
kita memang tak boleh duduk sini. Kan? Kita bagi selesa, tutup awning saja dalam 10,000 tak kurang lah. Subhanallah. Lepas tu, sinilah biasanya dia akan daftar. Lepas tu kita boleh nampak aktivis kita tu, Puan Mumtaz tu. Puan Mumtaz adalah mu'alaf juga. Jadi dia akan bercakap dalam bahasa India. Automatik dia juga akan bercakap tentang Islam. Kan? Menyantuni kaum India. Bila orang Cina datang, mu'alaf Cina pula. Jadi dia akan berbahasa dalam bahasa Cina. Orang Melayu datang, orang Melayu lah. Okey. Jadi macam itulah aktiviti. Jadi ini gerobok kita. Subhanallah. Kita nak Assalamualaikum. Cik. Dek, kejap dek. Sila duduk, jangan malu. Tuan duduk. Tuan tak boleh nak berdiri lama. Dek, tolong carikan. Kalau yang lelaki memang ada banyak. Kena duduk sana lah, sorry. Boleh ya duduk sini? Okey. Oh, tapi sedang ni. Tak apa, duduk sini. Duduk sini. Okey. Boleh tengok kat sini. Ni sebenarnya bukan apa. Tengah betul-betulkan besi ni. Nanti pilih bincang dulu satu family. Nak warna apa-apa semua untuk pakaian raya. Ni Fatimah nanti pilih. Itu bahagian wanita. Ni bahagian lelaki. Kejap lagi dia sangkut-sangkut balik ni. Dia dah siap dah tu, dek. Sangkut cepat-cepat, mudah sikit nak pilih. Jadi jangan malu. Dek, kamu pastikan dia orang keluar mesti ada baju raya semua. Ambillah yang dengan seluar sekali semua. Lepas tu bagi kurma ada tak kat rumah? Ada. Kurma ada, nanti kita tengok biskut raya. Dalam 2-3 jenis. Okey, tuan puan sekarang ni sedang dalam proses pasang ni. Okey, nama kamu siapa dah, dek? Nasuha Entertain tau. Semuanya adalah hadiah. Hadiah. Okey, ni tengah pasang. Boleh tengok sebentar. Tuan customer ya? Okey. Tunggu isteri. Oh, tunggu baju. Dah dapat belum? Dah. Okey. Inilah suasana galerinya. Biskut raya di sini saya dah test semua. Dah luluh dengan saya baru boleh masuk. Ramai orang hantar sampel. Tapi maksudnya yang sedap-sedap. Harga tak mahal. Ada yang belas-belas, ada yang puluh. Okey, itulah tuan puan sekalian, malam tadi kan dah buat live. Kan nanti jemu pula orang. Okey. Jadi macam itulah. Assalamualaikum. Okey, sekadar itu daripada kami. Terima kasih semua. InsyaAllah bukan keluarga ni saja, sebenarnya banyak keluarga yang kita bantu. Dan saya seronok dulu tengok orang miskin, orang susah pakai baju lusuh. Hati tu rasa macam sedih, tak sampai hati tengok. Tapi sekarang syukur bila ada perniagaan macam ni, boleh kongsi rezeki dengan pekerja. Dan bila nampak je orang baju lusuh, datang. Lepas tu kita terus boleh bagi. Alhamdulillah, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih pada Syirah, terima kasih pada Najihah.